Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak menyebut seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang duta Islam kali pertama daripada Mekah ke Madinah. Bila mana orang-orang Madinah ni masuk Islam, lebih kurang dalam 12 orang yang berbai'ah dengan Nabi SAW di Baitul Aqabah. Di situlah Nabi hantar Mus'ab ini hantar ke Madinah untuk mengajar tentang agama. Nama dia Mus'ab bin Umair ni, dia ni seorang sahabat Nabi, seorang remaja Quraisy yang kacak, tampan, yang penuh dengan jiwa dan semangat muda. Mak dia Kunas bin Malik. Dia ni anak orang kaya. Mus'ab ni anak orang kaya. Seorang hidupnya mewah, pakaian dia bukan pakaian murah-murah, pakaian dia mahal. Tu orang yang otaknya cergas, dapat membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah. Satu hari dia ni terdengar, dia buat siasatan terdengar macam ada satu gerakan yang pergi ke satu tempat yang dipanggil Bukit Safa, di mana di situ adanya rumah Arkam bin Abi Al-Arkam ni di Bukit Safa. Lalu satu hari bila mana dia tengok orang pergi ke situ, dia ikut. Bila dia ikut lama kelamaan, ni masuk ke rumah Arkam bin Abi Al-Arkam ni, dia duduk untuk sama-sama mendengar apa yang seruan daripada Nabi SAW. Bila dia ambil tempat duduk, dia terdengar ayat Quran yang Nabi bacakan. Bila terdengar tadi, mengalir air mata dia. Terus lembut hati untuk masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia rahsia dulu Islam dia tu. Sampailah satu hari, ada orang nampak dia ni keluar masuk rumah Arkam, Abi Al-Arkam ni, lalu mengadu kepada mak dia. Lalu ketika itu, mak dia ni tadi panggil dia ni untuk menghadap dengan pembesar-pembesar Quraisy. Lalu dia pun membacakan ayat Quran di depan pembesar-pembesar Quraisy. Mak dia tadi ni nak angkat tangan tampar mulut dia. Tapi akhirnya tak jadi, mak kan sayang anak. Akhirnya mak dia bawa balik, kurungkan dia. Kurung dia dalam penjara. Mus'ab ni kena penjara dengan kejam, mak dia buat. Sebab keislaman dia. Untuk beberapa lamanya Mus'ab ni tinggal dalam kurungan. Lalu ketika itu dia mendengar orang-orang Muslim ni berhijrah daripada Mekah pergi ke Habsyah. Lalu dia cari jalan macam mana nak keluar ni. Akhirnya dia dapat keluar. Bila dia dapat keluar, akhirnya dia dapat pergi ke Habsyah. Bila dia dapat pergi ke Habsyah untuk mendapat perlindungan dan duduk di sana. Satu hari dia kata bila mana Mus'ab ni duduk depan Rasulullah, sahabat-sahabat ni tengok dia. Dia tengok ni, sahabat dia sedih. Tengok dia ni dulu kaya, pakaian dia cantik kan. Tiba-tiba bila masuk Islam, dia jadi zuhud, pakai baju jubah pun bertampal-tampal. Padahal sebelum ni, dia ni memang dengan orang yang lalu berwangi, dengan bau wangi dengan pakaian dia. Bila Nabi nampak dia, Nabi rasa suka, Nabi suka dekat dia ni. Lalu Nabi kata apa? Laqad ra'aitu Mus'aban hadza wa ma bi Makkah fata'an'amu 'inda abawayhi min thumma taraka dzalika kullahu hubban lillah wa rasulih. Maksudnya, kata Nabi SAW, dahulu saya melihat Mus'ab, tak ada orang yang menandingi dan memperolehi kesenangan daripada orang tuanya. Kemudian ditinggalnya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul. Anak orang kaya, bila sayang kat Nabi, sayang pada Allah dan Rasul ni, tinggalkan kekayaan tadi. Mak dia pula, bila mana tahu Mus'ab ni dah tak boleh dah kembali pada agama asal, lalu mak dia tadi putuskan segala bantuan-bantuan, allowance, semua tak payah bagi dah. Akhirnya, pertemuan antara Mus'ab dengan ibu dia ketika dia nak pergi. Dia pulang sekejap. Bila dia pulang sekejap daripada Habsyah, mak dia kurung dia, kemudian dia nak pergi balik. Mak dia, masa dia pulang sekejap tu, mak dia nak kurung dia. Apa dia kata kepada mak dia? Dia kata, aku bersumpah, wahai ibu, aku bertekad kalau engkau mengurungi aku akan bunuh orang suruhanmu. Maknanya dia dah bertekad. Lalu bila mana tekadnya tadi, mak dia tengok ini bukan calang-calangnya tekad ni, sampai nak bunuh orang ni. Maka mak dia kata apa? Mak dia kata, pergilah sesuka hatimu. Aku bukan lagi ibumu lagi. Maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, wahai bonda, telah anak anda sampaikan nasihat pada bonda, dan anak anda menaruh kasihan pada bonda. Kerana itu saksikanlah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bila mak dia dengar dia cakap macam tu, mak dia berang lah, marah kan. Lalu apa mak dia kata? Demi bintang, sekali-kali aku tidak akan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku boleh jadi rosak dan buah fikiranku tidak akan diindahkan orang lain. Ni bila mana orang tak nak terima Islam. Dia kata otak rosak lah, apa macam-macam. Macam hari inilah orang bila kita suruh pada Islam, ajak balik pada Islam, dia kata ini semua rosak. Rosak ni semua ada gitu. Demikianlah Mus'ab, akhirnya dia meninggalkan mak dia meninggalkan kemewahan, dia meninggalkan semua. Lalu dia menjadi seorang fakir yang pakaiannya kasar, usang, dan sehari dia makan, sehari dia tidak makan. Sehari dia makan, sehari dia tidak makan. Inilah kehidupan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian satu hari Mus'ab bin Umair ini dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjalankan satu tugas penting. Di mana dia menjadi duta atau utusan Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajar seelok-belok agama kepada orang-orang Ansar. Bila mana orang Ansar ni, mereka ni sebelum ni ada dua golongan Ansar ni, dipanggil Aus dan Khazraj.
Lalu Nabi satukan mereka, bila mana mereka masuk Islam, disatukan dua puak ini, Aus dan Khazraj ini, jadi golongan Ansar yang telah beriman dan berbai'ah kepada Nabi SAW di Bukit Aqabah. Lalu Nabi hantar dia. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi hantar dulu Mus'ab bin Umair ni ke Madinah untuk mengajar mereka tentang agama, selok-belok agama. Lalu Mus'ab bin Umair ni berjaya melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah sehingga mereka berduyun-duyun memeluk agama Islam. Sebaik saja sampai di Madinah, 12 orang ni tunggu berbaiat kepada musim haji berikutnya, berlakulah satu bai'ah yang cukup besar. Mereka ini bertemu dengan Nabi SAW. Lalu di Madinah ni apa Mus'ab buat? Mus'ab dia pergi bertemu, dia jadi tetamu kepada rumah seorang sahabat lain yang bernama As'ad bin Zararah. As'ad bin Zararah yang lalu dengan didampingi oleh As'ad ni, lalu dia pergi ke rumah-rumah untuk menjumpa dengan ketua-ketua kabilah ni kan. Pergi rumah-rumah menyeru kepada orang balik kepada Islam, kembali kepada Islam. Hari dia ni pun panggillah orang duduk depan dia. Dia mahlah, dia bagi tazkirah, bagi pengajaran tentang mengajar orang tentang agama. Lalu tiba-tiba dia diserang oleh seorang lagi yang bernama Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ni kepala suku kabilah Abdullah Ashhal di Madinah. Dia ni ketua kabilah. Datang jumpa, bila mana dia dengar je menyaksikan Mus'ab ni, dia kata Mus'ab ni dianggap akan mengacau dan memesongkan pengikut-pengikut dari agama mereka yang lama. Mus'ab ni buat kacau. Lalu dilihatnya Usaid bin Hudair ni datang dan marah bagaikan api yang berkorban. Bagaimana keadaan Usaid ni berdiri depan Mus'ab ni, apa dia kata? Dia kata, apa maksud kamu kalian? Apa maksud kamu sekalian datang ke kampung kami ini? Apakah hendak menghasut dan membodohkan rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini. Jika tidak ingin nyawa kalian tercabut dari jasad. Ni dia bagi satu ancaman, amaran kepada Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab ni jenis orang tenang, tuan-tuan. Sebab Nabi pegang dada dia waktu dia nak masuk Islam tu, Nabi pegang dada dia, Nabi gosok, dia menjadi seorang yang tenang. Lalu apa yang Mus'ab ni kata? Dia kata, kalau kita punya bahasa sekarang lah kan, dia kata relax lah bro, relax, duduk, relax, jangan marah-marah. Apa kata dia? Kenapalah tuan tidak duduk dengar dulu? Duduk dengar dulu. Seandainya tuan suka, tuan ambil. Kalau rasa sebaliknya, maka kami akan hentikan apa yang kami buat benda yang tuan tak suka. Kan? Dia kata duduk dulu dengar, kalau suka ambil, tak suka kami boleh keluar. Mus'ab kata macam tu. Bila mana Usaid bin Hudair ni, dia seorang yang berfikiran yang sihat. Dia sebelum dia menolak sesuatu, bila Mus'ab kata macam tu, dia kata, okeylah, aku duduk dulu. Duduk, dengar dulu. Kan senang. Kalau orang duduk dengar dulu, maka dapat pencerahan, dapat penerangan, dia akan berubah. Kan? Lalu bila mana dia duduk, Mus'ab ni bagi macam biasa ceramah, kemudian baca ayat-ayat Quran. Lalu apa kata Usaid bin Hudair ini? Yang mula-mula marah tadi, apa dia kata? Sekarang saya sedarkan diri saya. Kata Usaid lagi, lalu menjatuhkan lembing, yang tangan kanan yang ada lembing tadi, dia jatuhkan lembing ni tadi. Apa dia kata? Alangkah indah dan benarnya ucapan itu, dan apakah yang mesti dilakukan oleh orang yang hendak masuk agama ini? Dia kata dekat Mus'ab, dia kata Allah, indahnya bahasa Quran ni. Kan, kalau kita punya bahasa sekarang, indah dengar tu sedap aja. Macam mana aku nak masuk agama ni? Apa cara dia? Lalu kata Mus'ab bin Umair, dia kata, hendaklah tuan ni kena menyucikan dulu diri tuan, pakaian dan juga badan. Maka kemudian itu bersaksilah bahawa tiada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah. Tuan-tuan, Usaid bin Hudair ni dia beredar daripada tempat tu. Orang ingat dia pergi terus. Rupanya dia pergi tuan-tuan, dia pergi mandi, basuh dulu, tukar pakaian, kemudian dia datang balik tuan-tuan. Dia datang balik jumpa dengan Mus'ab. Akhirnya bila mana dia datang balik, Usaid bin Hudair ini mengucap 2 kalimah syahadat Allahu Akbar. Ni sahabat dulu buat kerja. Kemudian bila mana Usaid bin Hudair ketua kabilah ni, dia ni ketua kabilah tuan-tuan. Bila mana dia ketua kabilah masuk je Islam, lalu diikutlah pengikut-pengikutnya, antara Sa'ad bin Mu'az, antaranya lagi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, Sa'ad bin Ubadah masuk Islam. Lalu penduduk-penduduk kota Madinah bila dengar saja kata Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az telah masuk Islam, kita nak tunggu apa lagi? Jom kita ramai-ramai masuk Islam. Allahu Akbar. Ni jasa Mus'ab bin Umair. Bagaimana dia berdakwah di zaman Nabi SAW yang penuh dengan dugaan dan cobaan. Kemudian, bila mana orang-orang Quraisy dengar orang-orang Madinah ni ramai masuk Islam, maka mereka ini iri hati, sakit hati. Kemudian mereka berdendam dengan Nabi SAW dan berdendam dengan orang Islam. Akhirnya mereka nak buat satu peperangan, buat serangan. Di mana? Di Badar, tuan-tuan. Ni berlaku pada tahun kedua selepas hijrah Rasulullah SAW. Lepas Nabi hijrah, berlaku satu peperangan yang dipanggil Perang Badar. Habis perang Badar, Quraisy kalah. Mereka susun pula pada tahun ketiga hijrah untuk perang Uhud. Perang Uhud. Dalam perang Uhud ni tuan-tuan, dalam perang Badar tadi Islam menang. Dalam perang Uhud ni dia ada 2 round. 1 round Islam menang, round pertama.
Bila mana golongan Islam ketika itu tengok ghanimah, harta-harta yang ditinggalkan di tengah-tengah padang Uhud ni kan, dekat dataran Uhud ini, orang yang duduk sebagai pemanah yang Nabi pesan, jangan turun walau apa pun berlaku. Akhirnya pemanah-pemanah ini turun daripada Bukit Rumah. Turun daripada bukit ini. Ketika itu, tentera berkuda daripada golongan Quraisy yang diketuai oleh Khalid Al-Walid, mereka menyerang daripada Bukit Rumah. Lalu ketika itu tentera Islam telah dikepung daripada depan dan di belakang. Dikepung oleh orang-orang Quraisy. Bila mana kepungan tadi akhirnya, ketika itu mereka ini, Mus'ab bin Umair ni ketika itu bila nampak Nabi kena kepung, waktu tu dia menyedari keadaan yang amat gawat, keadaan yang sangat sulit. Lalu dia menukarkan perhatian orang-orang Quraisy daripada memburu Nabi kepada memburu dia. Allah Akbar, tuan-tuan. Ni sahabat dulu, tuan-tuan. Bila Nabi dikepung, bila Nabi diserang, tuan-tuan, dia cuba tukar pandangan, tukar perhatian musuh kepada dia, jangan pada Nabi. Allah. Kita macam mana, tuan-tuan, jaga Nabi? Sahabat dulu, Nabi diserang, dia sanggup mati kerana Nabi. Kita hari ni Nabi dihina, kita diam, tutup mulut. Kemudian, bila mana dia menukar perhatian orang-orang Quraisy ni daripada nampak Nabi kepada dia, tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ini, tuan-tuan, dia membawa bendera. Dia ni Nabi bagi dia satu tugas, bawa bendera, bawa panji-panji Islam. Ketika mana orang-orang Quraisy ni mengepung dia, lalu memancung tangannya, dia yang pegang bendera tadi. Apa dia baca? Dia kata, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Dia kata, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang-orang berkuda ni, tentera berkuda daripada orang-orang Quraisy ni, lalu menikam tombak tadi ke dadanya sehingga tombak mereka mencucuk di dada Mus'ab ni sehingga patah. Akhirnya gugurlah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sebagai sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Di antara sahabat yang terkorban di perang Uhud ini, antaranya adalah pakcik Nabi sendiri, iaitu Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Saidina Hamzah pun berkorban, yang syahid di situ, sehingga digelar sebagai penghulu para syahid. Maka Mus'ab tadi, bila mana dia syahid, tuan-tuan, bila Mus'ab ni gugur sebagai syahid, Nabi tadi tengok dia, kepala dia terbenam ke tanah tadi. Nabi kata dia telah selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah sampai mencapai kejayaan. Lalu Nabi kata apa? Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu Ar-Rahman. Namamu harum semerbak dalam kehidupan. Tuan-tuan, Nabi tengok dia ni. Akhirnya Nabi kata, waktu bila mana dia ni syahid tadi ni, kemudian Nabi cakap lagi. Nabi panggil para sahabat, datang periksa-periksa tadi. Nabi cakap pada sahabat apa dia? Kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah dengan mengharapkan keredaannya sehingga pastilah sudah pahala di sisi Allah SWT. Di antara kami yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia, sedikit pun jua. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu yang tewas di medan Uhud. Tidak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andainya ditaruh di bahagian kepala, terbukalah kedua kakinya. Sebaliknya, bila ditutup ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah SAW, tutuplah bahagian kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput zikir. Ni Mus'ab, tuan-tuan, seorang anak orang kaya, tuan-tuan. Yang dulunya hidupnya mewah, pakaiannya semua sekali kan. Tapi waktu dia syahid, tuan-tuan, sehingga kan tak ada kain nak tutup mayat dia. Kata Nabi, bila tarik di bahagian kaki terbuka kepala, bila tarik bahagian kepala terbuka kakinya. Akhirnya Nabi kata, tutupkanlah di bahagian kepalanya. Kemudian ketika itu Nabi panggil para sahabat, Nabi baca ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Apa maksudnya, tuan-tuan, daripada surah Al-Ahzab ayat 23? Di antara orang-orang yang beriman, antara lelaki, rijal-rijal, ni rijal ni lelaki yang beriman, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu lalu gugur syahid. Dan di antara pula ada yang menunggu-nunggu bila giliran kami, dan mereka pun tidak mengubah janji mereka itu sedikit pun. Ini golongan yang beriman. Nabi baca ayat ni di depan para sahabat. Maka ketika itu Nabi pun berkata lagi, ketika di Mekah dahulu, dia seorang yang melihat lebih halus pakaiannya, lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Nabi tengok mayat Mus'ab ni, Nabi sedih. Nabi kata, dulunya kau berpakaian kemas, sekarang ni nak tutup mayat kau pun tak ada kain. Ketika itu Nabi pun mengarah, bila mana baginda mengarahkan pandangan sayu ke medan perang para syuhada, kawan-kawan Mus'ab bin Umair yang terlentang di atasnya, Rasulullah SAW bersabda apa? Nabi bersabda, inna Rasulullah yashhadu annakumul syuhada indallahi yaumal qiyamah. Maksudnya, tuan-tuan, kata Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahawa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sambil berpaling ke arah para sahabat yang masih hidup,
Baginda Nabi SAW bersabda, "Ayuhan nas, zuruhum wa'tuhum wasallimu alaihim, fawalladhi nafsi biyadihi la yusallimu alaihim muslimun illa yaumil qiyamati illa raddu alaihi salam." Maksudnya, kata Nabi SAW, wahai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka serta ucapkanlah salam. Demi Allah SWT yang menguasai jasadku, tidak seorang Muslim pun yang sampai di hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, selain pasti mereka akan menjawabnya. Nah, salam sejahtera ke atasmu wahai Mus'ab. Salam sejahtera ke atasmu sekalian wahai para syuhada. Maka inilah kisah para sahabat. Kisah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang menghabiskan hayatnya semata-mata kerana Islam, yang sanggup meninggalkan kekayaannya untuk perjuangan Islam, untuk menyebarkan Islam, yang akhirnya Allah berikan satu kemuliaan kepadanya walaupun jasadnya tidak sampai tak cukup kain untuk menutup jasadnya ketika dia syahid. Tetapi inilah para syuhada, dan mendapat satu gelaran yang dipanggil syuhada, orang yang mati syahid, orang yang mati di dalam agama, dalam memperjuangkan agama. Maka Allah angkat darjat orang-orang seperti ini, sehingga kan Allah catatkan mereka ini di dalam Al-Quran. Maka kita lihat bagaimana sahabat dulu, mereka ini sanggup meninggalkan ibu bapa mereka sendiri yang kufur pada Allah, kemudian sanggup meninggalkan kesenangan hidup hanya semata-mata Islam, hanya semata-mata untuk mempertahankan Rasulullah SAW. Maka kita hari ini ambillah pengajaran seperti sahabat ini, untuk kita sama-sama mengorbankan sedikit harta kita, umur kita untuk Islam. Maka mudah-mudahan apa yang kita beri, apa yang kita infakkan harta dan umur kita tadi, mudah-mudahan kita antara orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT. Sebab kita mati, tuan-tuan, kita tak bawa apa-apa melainkan 3 perkara, iaitu pertamanya adalah sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga doa anak yang soleh mendoakan kedua apa. Maka sedekah jariah tu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب